A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita dapat berjumpa lagi dalam sambungan pelajaran kita mengenai amalan yang boleh dilakukan oleh anak-anak selepas kematian kedua ibu bapa mereka. Kerana sebagai seorang anak, kita ingin berbakti semasa hidup dan juga selepas kematian ibu bapa, tuan-tuan. Anak yang baik ini dia tidak hanya berbakti masa hidup, tapi masa mati dan selepas mati pun tu sama menyambung kebaktian ini supaya kekal kebaktian ini sehinggalah akhir hayatnya, tuan-tuan. Dan boleh jadi di antara kita ini yang tidak sempat berbakti masa mereka hidup dulu. Lalu pada malam ini kita bawakan tajuk yang mana anak-anak masih sempat lagi untuk berbakti selepas kematian ibu bapa, walaupun mereka tidak sempat untuk berbuat demikian semasa ibu bapa mereka hidup dulu. Tajuk kita malam ini, tuan-tuan, ialah mengerjakan badan haji untuk kedua ibu bapa kita yang layak dan berupaya pergi. Yang perlu kita faham bahawa yang berupaya pergi semasa mereka masih hidup dulu, mereka berupaya pergi. Lalu kita buatlah badan haji untuk mereka selepas kematian ini. Alhamdulillah, pada hari ini dalam berita ada seorang penjual ubat-ubatan dan juga penjual alat dan juga bahan kesihatan lah, yang memberikan bantuan 150,000, antaranya ialah untuk mengerjakan haji bagi kedua orang prajurit ataupun juga pegawai keselamatan yang telah meninggal di Lahad Datu baru-baru ini. Jadi nak sebutkan di sini bahawa mengerjakan badan haji ini adalah suatu yang wajib dalam mazhab kita. Kepada mana-mana orang yang meninggalkan harta yang lebih, yang meninggalkan harta pusaka yang cukup untuk dibuat badan haji, maka kita buatlah badan haji ni, tuan-tuan. Ada antara orang yang mana boleh membuatnya ialah anak-anak. Antara orang yang boleh memikul tugas ini ialah anak-anak. Mana anak-anak inilah yang akan membuat badan haji untuk ibu bapa mereka. Kerana jarang kita bertemu ibu bapa yang mati tidak tinggal duit 1 sen pun. Jarang kita temu kes mana kematian seseorang siapa tak ada benda. Jaranglah dalam dunia hari ini dapati jumlah orang yang boleh mengerjakan haji meningkat setiap tahun, tuan-tuan.
Dan ini alhamdulillah sebagai petanda yang baik dalam negara kita. Antara tanda makmur dan juga majunya sesebuah negara ini ialah cara dan gaya hidup penduduknya yang telah berubah. Kita dapati penduduk negara kita telah berubah. Kalau dulu nak pergi haji boleh bilang jari, di peringkat negeri pun boleh kira lah, tak ramai. Hari ni orang nak pergi haji siapa tak cukup tepat. Dia orang dah ada duit berlaku dah. Ni perubahan yang mendadak yang berlaku di negara kita ini. Orang Islam kita ada duit dah. Yang mana yang orang yang mendaftar saja untuk mengerjakan haji ini mereka mendapat tempat 2030 lebih baru dapat pergi. 2030 lebih baru dapat pergi. Ada 2034, ada 2035, 2036 pun ada. Yang mana kita sebutkan ini petanda bahawa perubahan telah berlaku dalam dunia orang Islam kita di Malaysia. Hidup mereka bertambah baik berbanding dengan tahun-tahun yang terdahulu, tuan-tuan. Dan bukan masalah mengenai haji saja yang kita dapat kesan perubahan ini, bahkan dalam zakat pun sama juga. Di mana kutipan zakat tiap-tiap tahun dapati meningkat. Ini menunjukkan ekonomi orang Islam makin baik. Taraf hidup dan gaya hidup mereka makin bagus. Ini menunjukkan bahawa negara kita ni makin lama makin molek. Makin lama makin bagus. Setengah-setengah negara makin lama makin mengundur, makin ke belakang. Negara Iraq umpamanya, negara yang mengundur ke belakang 40 tahun ke belakang pada hari ini. Mana keadaan di Iraq hari ini lebih kurang dalam tahun 1970-an dulu. Dan keadaan tanah-tanah dan juga jalan-jalan raya berabuk. Sistem jalan raya yang tidak tersusun. Dan juga kelengkapan kenderaan lain-lain lagi ke belakang semula pada hari ini. Ini adalah kerana silap percaturan yang terjadi di antara penduduk Iraq itu sendiri, yang menempuh bala dengan membawa pihak luar untuk menyelesaikan perbalahan dan juga perkelahian mereka. Inilah bahayanya bila pihak luar yang masuk untuk selesai masalah kita, tuan-tuan. Apa yang terjadi di Iraq jelas bagaimana Iraq dibiarkan pada hari ini mundur kembali. Pada suatu masa dulu antara negara Arab yang paling maju sekali ialah Iraq. Bagai negara yang kedua terbesar pengeluar minyak di dunia, yang maju ke hadapan, menyebabkan kuasa-kuasa besar takut pada Iraq dulu. Bukan hanya sekadar kuasa besar Israel takut pada Iraq. Hari ini mundur 40 tahun ke belakang kerana silap percaturan, memanggil pihak luar untuk menyelesaikan perselisihan dalaman yang terjadi dalam pemerintahan Saddam Hussein. Yang mana kita kata ini suatu pengalaman yang perlu diambil oleh negara kita supaya jangan kita yang sudah berada di hadapan ini mundur kembali ke belakang, berpecah belah, bunuh-membunuh, dan juga mundur kita ke belakang semacam mana yang dialami oleh Iraq dan beberapa buah negara yang lain, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itulah kita dapati bahawa haji ini adalah sebagai salah satu daripada tanda kita ini dah mewah, tuan-tuan. Orang Islam dah mewah hari ini mendapat tempat yang tinggi dan hebat di Malaysia kita ini, sehinggakan jumlah yang mendaftar untuk mengerjakan haji ini 2030 lebih. Dianggarkan bahawa jumlah mereka makan ratusan ribu hak ada duit nak pergi haji, ada niat, makna dia tahu ada lah tu. Kalau tak dia tak daftar, nak daftar ni pun 1,300 kurang-kurang letak di dalam akaun
Ini petanda yang jelas bahawa kita orang Islam, kita telah melalui dimensi baru, maju ke depan dengan kehidupan yang mewah, dengan jumlah orang-orang yang mengerjakan haji Sabang tahun meningkat, keadaan kota mengekang jumlah mereka daripada pergi secara beramai-ramai ini. Jadi apa yang kita nak di sini tuan-tuan ialah bukannya haji itu ramai. Yang kita nak ialah penghayatan balik biar jadi haji sungguh. Itu haji yang kita dapat tu biar haji sungguh. Haji zaman dulu tahun 60 70 haji sungguh. Haji piyah dak cabut dari kepala. Haji yang kita sebut mereka ini bila bermuamalah mereka betul. Muamalah mereka dipercayai. Bahkan di kalangan orang bukan Islam pun mempercayai haji dulu. Haji dulu orang bukan Islam pun percaya kalau minta hutang apa dia beri pada haji. Ada haji tak beri hutang. Kerana haji dulu boleh percaya tak haji dulu. Haji sekarang ni banyakkan haji ambil kedai kopi atas papadan. Itu haji dah orang panggil tu. Nak beritahu ni masalah yang kita hadapi, jumlah yang pergi haji ramai tapi penghayatan dan akhlak haji itu tidak dibawa balik bersama. Yang mana inilah lemahnya kita tuan-tuan. Bila kita dihidangkan dengan kemewahan duit, kemampuan, dia hilang pula berkat haji tadi dan hilang penghayatan tadi. Dulu orang tak mewah, duit tak banyak tapi penghayatan boleh. Itu dia bertukar. Dia jadi bertukar. Pada zaman kita ini orang dulu pitih tak banyak, pemergian payah, jumlah yang pergi pun tak ramai tapi balik jadi sungguh. Hari ini jumlah yang pergi ramai tapi penghayatan itu kurang ditarik oleh Allah Ta'ala. Samalah dulu habis dah jonan kok pakai habis teh lah. Masuk Inggeris lacur dulu habis dah jonan je dulu. Bukannya belajar tinggi pekat dulu habis dah jonan bahasa Inggeris cair cakap. Tu dak cair pun maknanya boleh dah nak tahu negara orang putih mana lepas ada. Tak boleh orang dah boleh makan kalau kita tahu negara orang putih. Hari ni Allahu Akbar balik universiti pun cakap pun tak apa kemah. Bahasa Inggeris juga broken ni panggil tau. Bahasa Inggeris broken. Itu bahasa Inggeris broken. My tire not have flower kata dia. Tayar saya tak ada bunga. Aduh sedap dia cakapan dia. Lagi hak tahu bahasa Inggeris lah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, pada malam ini bagi anak-anak yang masih berpeluang lagi membuat badan haji pada ibu bapa ini, kita nak tengok apa dia hadis-hadis yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Sebagai peluang kita anak yang belum dapat berbakti, boleh jadi sebelum ni kita sibuk, boleh jadi sebelum ni kita di luar negara, boleh jadi sebelum ni kita putus hubungan dengan mak ayah kita, tapi kali ni penyesalan timbul, kesedaran ada tuan-tuan. Oleh kerana itu kita nak buatkan haji dan juga badan haji ini kepada kedua ibu bapa. Kita nak melihat apakah dia fadilat dan kelebihan membuat haji kepada kedua ibu bapa kita ini tuan-tuan. Kita baca sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hajja ar-rajulu an walidayhi taqabbalallahu minhu wa minhuma wastabsharat arwahuhuma fis sama' wa kutiba indallahi barra. Hadis riwayat Ad-Daraqutni, yang mana hadis ini disebut oleh Al-Azizi dalam syarah Jami' As-Saghir sebagai hadis yang sahih ini.
Itu maksudnya, itu sabda baginda Nabi SAW apabila seseorang itu menghajikan untuk kedua ibu bapa dia. Bagi ibu bapa yang dah matilah ni. Bagi yang masih hidup boleh juga. Bukan tak boleh. Kalau ibu bapa kita lemah, ibu bapa kita tak boleh nak duduk atas kosing, tak boleh naik kenderaan, ibu bapa kita lupa, bolehlah kita badan haji pada masa mereka hidup ini. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni antara orang alim dan juga wali Allah di Yaman, tuan-tuan. Dia ini berlatih 6 bulan bawa anak lembu ke mana, ke sana sini. Uwais Al-Qarni 6 bulan berlatih bawa anak lembu, geser tu geser ni, bawa anak lembu. Kita payah lembu 3 ekor susah habis korang. Allahu Akbar. Kita pitih tu buat gaji pula. Masalah payah lembu lepas ngata. Dia masuk pagar orang faham. Pokok bunga lah. Pokok kayu orang. Supah seranah dia orang. Jual lembu. Lalu buat naik haji. Ada. Ramai ni gini ni. Ramai ni. Ini pasal lembu 3 ekor bukan banyak sangat. Apa jenis hangin. Payah lepas begitu. Uwais Al-Qarni antara yang memiliki seorang ibu yang sudah tua, uzur dan dijaga dengan baik, tuan-tuan. 6 bulan latihan dia membawa anak lembu ke sana kemari. Kepong anak lembu tu, peluk anak lembu. Wak gisi tu, wak gisi ni. Bawa anak lembu 6 bulan. Nak beritahu lama tak lama bawa anak lembu 6 bulan. Lama ni, bukan senang. Bawa anak lembu tak di 6 bulan, wak gisi tu, wak gisi ni. Kita kok gila dah bawa anak lembu wak gi ngata sekali. Memang orang kata gila. Tapi dia ni tak, dia berlatih 6 bulan. Dalam sesi latihan dia 6 bulan, tuan-tuan. Bukan senang. Kita komando kita pun kira 2 hari 3 hari je. 2 hari 3 hari je latihan yang berat. Lepas dalam hutan ni, tobik dalam hutan lain. Komando kita nak ulih kepada pakak dia lah. Adalah pakak dia, berek dia apa benda tu. Lepas dalam hutan di mana? Hutan Sipang Terengganu, keluar di hutan Pahang tu. Pas keluar hutang Pahang, masuk dalam bank, buat hutang pula. Berhutang pula dengan bank tu. Ni kita kadang-kadang tak terlepas daripada hutang kita tu. Dia nak beritahu bahawa dia ni 6 bulan dalam latihan yang teruk dia, tuan-tuan. Dia bawa anak lembu ke situ ke sini. Bawa anak lembu buat benda apa? Kalau kita tanya ni. Tak ada benda lain dah. Main dengan anak lembu. Rupa-rupanya dia dalam sesi latihan untuk memikul mak dia untuk dibawa ke Mekah mengerjakan haji, tuan-tuan. Ada orang begitu hari ni. Ada orang begitu, kita tanya, pikul mak pergi ke Mekah, melatih 6 bulan dulu latihan untuk nak bawa mak tu, bawa anak lembu dulu. Allahu Akbar. Jumpa tengok, tuan-tuan, kita bila mak tua sikit, buang di rumah orang tua lalu. Kerajaan tolong pikul. Kita tak mikul dah. Pergi ke kerajaan tolong pikul mak aku kerajaan. Ini kebanyakan kita ni bila ibu bapa dah uzur, dah tua, tak ada nak pikul, tak ada kerja nak mikul ni. Bukan mikul fizikal je, mikul makan minum pun tak ada. Mikul nafkah pun ramai yang lari daripada tugas ini, tuan-tuan. Oleh kerana itu hadis baginda Nabi SAW ini memberitahu pada kita ini fadilat orang yang menghajikan kedua ibu bapanya, taqabbalallahu minhu wa minhumah.
Allah menerima amalan itu tuan-tuan, dan diberikan pahala untuk dia dan kedua ibu bapa dia. Dia pun dapat pahala juga. Jangan ingat buat haji untuk mak ayah saja boleh, dia pun boleh juga. Baik itu membuat badan haji untuk orang ni, di samping orang yang dibuat tu dapat, orang yang membuat pun dapat juga. Limpah rahmat kurniaan Allah Ta'ala amat luas diberikan pada hamba dia tuan-tuan, tanpa sekatan, tanpa batasan. Ini kelebihan orang yang membuat haji untuk kedua ibu bapa dia tadi. Lalu katanya wastabsyara arwahuhuma, dan ruh-ruh ibu bapa dia dia bergembira, ruh gembira di langit tu. Nampak bagaimana ruh tadi masih lagi ada peranan dia. Jangan ingat ruh kak bila habis gitu saja. Ada masih boleh lagi nak menggembirakan ruh tu, masih ada. Roh-roh ini gembira, mereka diberi berita gembira. Roh-roh ini berada dalam keadaan diberikan layanan dan juga merasa gembira tuan-tuan di langit sana. Ini yang kita nak ni. Mana-mana anak malam ni ya dengar malam ni oi. Mana-mana anak yang dengar cerita kita malam ni, hadis kita malam ni, tolong muhasabah balik. Buat lagi badan haji untuk orang tua kita tu. Tolong mesyuarat, tolong beri pom anak-anak. Bincang, adakah haji orang tua kita buat dah? Jangan sekadar mengambil pusaka mereka pakat bagi. Api melibatkan pada hutang haji ni tidak dibuat. Ini masalah. Agar anak-anak yang mengerti apa yang kita beritahu malam ni, tolong. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala wa kutiba indallahi barran. Anak yang membuat haji untuk kedua ibu bapa ini ditulis dia di sisi Allah Taala sebagai anak yang baik, yang taat, yang berbakti kepada kedua ibu bapa tadi. Jadi bila kita dengar hadis begini tuan-tuan, kita kena bergeraklah. Lagi yang belum lagi buat haji untuk orang tua dia, dan kita percaya bahawa ibu bapa pada zaman ini yang meninggal dunia layak pergi haji, layak pergi haji. Kita kira ramai yang layak, ramai yang mampu. Dengan perubahan sosioekonomi yang kita sebutkan tadi, orang boleh bayar 15,000 orang boleh bayar zaman ni. Dengan jumlah harta yang ada pada setiap orang ni, kebanyakannya wajib haji lah. Jarang orang tak wajib haji ni, jarang. Oleh kerana itu anak-anak perlu muhasabah kembali selepas kematian kedua ibu bapa, ke mana harta pusaka itu tuan-tuan. Berapa yang ditinggalkan? Jumlah harta pusaka yang ditinggalkan selepas kematian kedua ibu bapa ini ada berapa? Jumlah itu jikalau cukup untuk mengerjakan haji tuan-tuan, hendaklah dibuat badan haji. Kerana sebagai anak yang taat pada Allah dan berbakti pada kedua orang tuanya, ini amalan yang dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi hendaklah disegerakan. Di mana mengerjakan badan haji ini boleh dibuat oleh anak sendiri, itu lebih baik. Lebih baik anak sendiri yang buat. Daftar balik, kemudian boleh pergi kali kedua untuk buat badan haji. Dia kena buat dululah. Kalau nak buat badan haji ni, dia kena ada lesen dulu, barulah dia boleh buat. Kalau dia tak haji lagi, dia tak boleh buat. Dia ingat baik ni, nak buat badan haji ni mestilah dia buat dulu, barulah dia buat untuk orang tua dia. Buat ni makna pergi Mekah lah. Duk main haji dah lepas tu.
Kita sebut ni makna dia buat haji barulah dia boleh buat untuk orang tua dia. Dan memangnya afdal datang daripada tempat ayah dia. Dia ihram tu mari daripada kampung halaman dia. Lebih afdal daripada mengopoh orang yang berada di tanah suci. Kerana perjalanan tu daripada negara kita ke tanah suci itu pun sudah ada bahagian dia, tuan-tuan. Ramai di kalangan anak pada hari ini berkecenderungan untuk mengopoh saja. Upoh cari hak murah sekali 1,500. Tu cari yang paling murah. Untuk buat haji ni cari yang paling murah. Beli TV cari hak paling mahal kali. Hak paling besar sekali. Itu nak beritahu kita ni begitu melibatkan suruhan Allah Ta'ala ni. Kita tak apa cergah sangat. Suruhan manusia derah kita. Suruhan manusia dulu lagi. Banyak penyakit ni meramah ni. Ya Allah Ta'ala suruh puasa bulan Ramadan. Tak berapa minat. Sahur podok. Kadang-kadang buka senyap-senyap. Tu kalau yang Allah Ta'ala suruh bulan Ramadan. Ya orang tengok nampak gemuk. Dulu lagi cari obat untuk kuruh. Nampak jenak gemuk lah ni. Puasa lalu. Kerana permintaan orang ramai dia. Permintaan orang ramai ini kita kadang-kadang orang lain orang bunyi derah. Allah Ta'ala kabar lambat. Ini masalah kita. Masalah. Itu utama melibatkan pada selebriti. Tu mula peminat tengok dah naik dah body gemuk dah. Menusuk tak keluar. 3 tahun kadang-kadang. Nasi dah akan 6 bulan ada. Kerana nak jaganya pada perasaan peminat tadi. Perasaan orang tu. Macam-macam jenis ubatan cuba berlaku. Akar kayu dah akar kayu. Beli plastik pula di body tu. Dia beli kursi pula. Dengan ada peralatan untuk bersenang. Macam-macam patah layang. Tapi untuk puasa bulan Ramadan tak boleh. Kerana yang itu permintaan Allah Ta'ala. Ini beza permintaan Allah dengan permintaan peminat ni kadang-kadang. Orang lebih takut permintaan peminat daripada permintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Jadi bagi anak yang barang yang ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai anak yang berbakti ini, tuan-tuan, hendaklah kita memulakan langkah pada hari ini untuk mengerjakan haji bagi orang tua kita. Ini yang sebaiknya bermula daripada negara kita. Macam pergi haji biasalah, itu sebaiknya. Kalau tak dapat, tak ada masalah. Boleh kita nak upah. Pandangan Al-Qurtubi tidak menjadi masalah. Diupah orang di Mekah untuk mengerjakan haji. Yang mana hendaklah kita pilih-pilih jugalah. Pada hari ini banyak yang mula mengambil badan haji ini sebagai suatu mata pencarian untuk mendapat keuntungan mudah daripada mengambil upah dari orang ramai, tuan-tuan. Jadi sedikit-sedikit sebegini banyak ni sedikit yang mengambil daripada orang ramai. Kadang-kadang buat bodoh. Kalau buat pun dibuat pada budak-budak pun ada juga. Diihramkan oleh budak-budak. Ada kes-kes yang melibatkan badan haji diambil lalu dibuat oleh budak-budak yang masih baby, yang masih belum mumayyiz pun ada. Apatah lagi yang mumayyiz banyak sekali. Ini persoalan-persoalan yang perlu kita beri perhatian. Jangan badan haji orang tua kita buat ringan. Pilih orang ini mesti kena pilih orang macam mana nak buat. Kita pilih harga bukan pilih orang.
Harga 1,500 sudah. Selesai badan haji orang tu. Buat apa hak mahal-mahal 3,000? Buat apa mahal-mahal, dia kata 1,500 ada. Biarlah. Kata dia 1,500 lah. Mula kadang-kadang timbul pertanyaan pula, kenapa hak ni murah, hak tu mahal? Kenapa hak tu 3,000, hak tu 1,500? Yang mana kadang-kadang 1,500 hanya untuk haji saja, umrah tidak ada. Ada yang mana package yang perlu dilihat supaya kita anak-anak ini memahami dengan jelas apakah dia sebenarnya badan haji yang sepatutnya kita buat untuk orang tua kita ni. Kemudian kita nak melihat lagi tuan-tuan hadis yang lain pula, iaitu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana seorang lelaki dari Bani Juhani, daripada Juhainah, dia berkata, ya Rasulullah, inna abi mata wa huwa syaikhun kabir lam yahuj. Kata dia pada baginda Nabi SAW, ayah saya mati dah Nabi, dan dia ini orang tua, tidak boleh haji Nabi. Orang tua tak boleh nak pergi haji. Orang tua tahu sajalah orang tua ni. Itu nak beritahu mana payah pergerakan orang tua ni, payah. Bila sebut tua ni, pergerakan pun payah lalu dah. Itu nak naik kenderaan, kemudian nak makan minum, kemudian pula qada hajat, payah berlaku. Bila dah tua ni, dia jadi payah. Muda ni senang. Muda ni dia gerak mana-mana boleh berlaku. Tua ni kena piak dulu baru gerak. Khapa baru gerak dah. Bila tua kan dah. Kalau muda ni dah ayah dah. Cu gerak. Kalau hak tua ni piak dulu, khapa dulu, piak dulu baru gerak. Gerak pun tak apa nak gerak mana dah. Gerak slow je. Dia nak kabung gerak kadang-kadang tak apa gagah dah. Kalau 60 70 tu yang Allah Taala dia nak beri iktibar ke kita. Allah Taala dia nak kabur ke kita pelajaran yang kita kena pegang. Bahawa mu duduk di atas dunia tinggi mana sekali pun gagah, setara mana pakat, setara mana akhir kali dia akan jadi gitu. Sama berlaku hak makan ikan kering pun gitu, hak makan ayam panggang pun gitu juga. Ini pelajaran yang tak perlu ngaji di masjid, dah ayah ngaji dalam kitab. Kita tengok diri, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu mudah tengok. Tuhan kata mudah tengok. Walau mu makan ayam panggang panjang hidupmu pun akhir kali gitu, sama je. Berkurang kalau kita tengok, berkurang. Tengok baru ni hak di Jepun 114 tahun baru ni, duduk atas kursi dengan cucu, berkurang. Dengan cucu tu kelak tekak, cucu kelak tekak, dia pun kelak juga. Berkurang, dia balik asal mula tuan-tuan. Bila tua ni tahu sajalah. Kerana itu ini tanda bahawa ada Tuhan, sungguh ada Tuhan yang menyebabkan bahawa di akhirnya dia buang habis pakat, dia buang belaka harta, dia buang belaka, dia beri bentuk sama belaka. Tu hak dang lah tu, hak sepak. Tu hak balik awal banyak. Balik awal dah masuk separuh akhir pun. Dah so final. Paruh akhir dah nak pergi. Suku akhir pun boleh ke tak tahu dah. Banyak kalangan kita suku akhir dah lepas. Dah asal nak masuk separuh akhir. Final jarang je nak temu final ni. Nak cari mana final. Ini yang kita kata bahawa masa muda ni, inilah masa peluang untuk pergi haji. Untuk kita masa kuat lagi ni, nak pergi ke mana dak ayah piak orang panggil. Ni kalau hak tua kan, susah kena piak dulu. Kapa piak dulu baru gerak gedek gerak dah. Nak kau payah pergerakan tu. Tu tak ada nyakit lagi. Kalau hak nyakit pergerakan lagi teruk.
Gerakkan slow. Macam ngilong ni panggil. Ngilong, natang ngilong ni, nang ngilong. Dah. Ramai tak kena ngilong ni. Banyak tak kena ngilong ni. Balik Google tengok dalam internet, natang ngilong ni benda apa? Pergerakan dia tu. Tengok ngilong ni. Pergerakan dia slow macam kita tengok orang sumbat go mana, ya slow ke dia kan? Ya slow ke dia. Ataupun orang main tinju umpama ya tumbuk tu slow kan, mu tengok. Tu gitulah nak tahu bila kita dah tua tuan-tuan, Allah Taala dia buat sama selalu. Sebab itu dia buat permulaan baby dia buat sama. Permulaan baby dia buat sama, lepas tu jadi dah lain dah. Ada lain dah. Hak kaya ada, hak miskin ada, hak kurus ada, hak gemuk ada, hak tinggi hak rendah ada, lain dah. Lepas tu di ujung tu jadi sama balik mula. Ni nak kena ingat ni, buat itulah. Antara yang Allah Ta'ala tanya di hari akhirat ialah mengenai masa muda tuan-tuan. Masa muda, dia tanya masa muda. Dia tak tanya baby. Dia tak tanya masa tua. Dia tak tanya tu. Dia tanya masa muda. Tu. La tazalu qadama abdin. Tu tidak bergerak dua tapak kaki seseorang hamba itu di hari kiamat hatta yus'al an arba', sehingga ditanya 4 perkara tuan-tuan. 4 benda yang ditanya. Antaranya ialah pada masa muda dia. Masa muda dia habis ke mana masa muda? Nak tahu kerana muda ni benda penting, kerana itulah. Kalaulah mak ayah kita dah buat haji, dah tak ada timbul. Kuliah kita malam ni tak timbul malam ni. Tak ada malam ni. Nak kita cakap malam ni tak ada. Kalau mak ayah kita buat dah dulu, selesai dah. Dan kita anak-anak pun bagus masih hidup ni lah kita beri duit. Biar dia buat diri. Senang kita kerja buat tak susah dah. Pas mati mereka. Ini yang kita patutnya tolonglah anak-anak, berilah bantuan pada ibu bapa mengerjakan haji. Biarlah mereka pergi sendiri. Bila mereka buat sendiri, tentulah mereka buat dengan baik, kerana barang sendiri. Bila upah ni tak tentu lagi, mak itu biarlah anak-anak memberikan bantuan pada masa tengah hidup ni lah, supaya ibu bapa boleh pergi hadiah yang dikira sebagai menggembirakan orang tua tuan-tuan, sebelum orang tua ni berada dalam keadaan uzur payah untuk nak bergerak tadi. Jadi oleh kerana itulah apa yang kita dapat pada malam ini amat jelas tuan-tuan. Iaitu seorang lelaki daripada Bani Juhainah datang berkata, ayah saya ini telah meninggal dunia Nabi, dan dia ni orang tua, dah haji. Ataupun la yastati'ul hajj, dia tidak dapat buat haji Nabi. Apa kata Nabi? Katanya hajj an abik. Tu buatlah haji untuk ayah kamu tuan-tuan. Jadi inilah yang boleh kita perkatakan pada malam ini. Yang mana hadis-hadis yang berkaitan dengan badan haji ini amat banyak. Oleh kerana itulah mazhab kita ini mengatakan wajib membuat haji bagi ibu bapa yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang cukup untuk dihajikan untuk mereka. Oleh itu semua anak-anak berilah perhatian bagi ibu bapa yang telah lama meninggal dunia. Beratlah haji untuk ibu bapa mereka, supaya kita ini ditulis di sisi Allah sebagai anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Itu saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.